Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya anda sentiasa sihat. Apa khabar saudara Syah Ibrahim? Moga bahagia. Pergi open house di mana? Tuan Haji Azhar belum manaf. Berapa rumah dah pergi open house ni hari Sabtu? Saudara. Juga saudara Syarul Azam, apa khabar? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Puan saudara Nur Rashid Hussein, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Sanusi Yusof. Yusran Yusof. Satu Sanusi Yusof, yang ni Yusran Yusof. Kuih seruh orang Pahang, orang Kuantan. Saudara Putri Ledang, apa khabar? Yusof. Saudara Yusof, saudara Acik Warisan. Ya, saudara Nur Rashid, terima kasih. Cantik bunga tu. Ya, Cik Nizam. Waalaikumsalam. Saudara Openg Temu, apa khabar? Samae, saudara Khai Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Saudara Fazil Yub, saudara Nur Rashid, cantik, terima kasih. Saudara Khairul Niza Muhammad. Saudara Bakat Ahmad, saudara Rosli Rahim. Saudara Muhammad Khairul minta untuk live. Saya minta maaf. Datang ke sini kita buat live bersama, saudara. Saudara Badrul, saudara Sarbani Yusof, saudara Amy Basir, saudara Saleh Talib, apa khabar saudara? Buka rumah terbuka kedai sate sama tadi. Saudara mana tadi tu? Saudara Saleh Talib. Datuk Lokman buat rumah terbuka di kedai sate. Dia orang kaya-kaya boleh lah. Dia orang kayangan gamaknya. Saudara. Saya tak gitu. Saudara. Saudara Yusran Yusof, selamat Hari Raya. Zaini Castello, Marilyn, Syuk Asli, Aminah Jaafar, apa khabar puan? Saudara Badrul Zaman, saudara Fairuz Yusof, apa khabar saudara? Salam dalam doa kita ya. Puan Nur Maria, apa khabar? Amy Bashir, Ramli Karim, salam. Salam atas penghormatan, terima kasih kehadiran. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah, saya akan santun satu persatu jika ada kesempatan. Laju, ramai. Terima kasih hadir. Cuma yang saya minta adalah sentiasalah like, share dan subscribe. Itu saja saya minta. Bila saya tengok naik banyak gambaran good, hati, yang muka marah pun marah lah. Tak mengapa. Kadang-kadang ada pula gambar love. Ini semua menghiburkan saya. Inilah memberi kekuatan kepada saya untuk sentiasa memberi pencerahan. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan. Hari ini, hari Sabtu, saudara. Tanggal 14 Mei, yang merupakan 12 hari dah kita merayakan Aidilfitri. Cepat sangat masa berlalu, saudara. 12 hari. Tutet, dah 12 hari. Selepas ini apa pula? Saudara. Dan ini adalah merupakan hari yang ke-787. Bumi kita ini dijengah ataupun diserang oleh virus corona. Macam mana gambar saya begini jadinya ya? Baik, saudara. Menurut laporan daripada saudara Rio, saudara Rio menghantar kiriman saya pagi tadi, dia kata bahawa hari ini jumlah jangkitan. Dik, tolong tengok ni, Dik, macam mana gambar ni bibir saya jadi besar. Tu dia. Ni macam mana tu? Aduh, macam mana gambar mungkin nak kena cancel ke tak tahu. Saya ni, saya kata saya tak tahu. Mungkinlah gamaknya ya. Tu dia naik gambar begitu. Tiba-tiba mulut saya jadi besar. Nak buang pun tak tahu macam mana ni. Jadi kartun lah jadi. Tu nampak? Bila nak tengok nampak. Dekat mana tu? Okey ke? Okey. Dah okey. Tak maaf saudara, tiba-tiba saya tengok bibir saya besar. Jadi bila pula masa saya jadi orang negro, saudara. Itulah keadaan. Teknik saya tak ada, saya terpaksa minta anak anda saya memperbetulkan keadaannya. Saudara Azli, saudara Abdul Rahman, saudara Abdul Hamid dalam Instagram
Baik, saudara. Kita teruskan pencerahan. Mengikut saudara Rio dari Universiti Melaya, beliau mengirimkan hari semalam. Ada sedikit pengurangan, tapi jumlahnya masih 3,000, saudara. Kemarin jumlahnya 3,410, tapi semalam 3,029. Jumlah jangkitan sudah pun 4,473,500 orang. Berapa yang sembuh tak ada pula dapat kiriman, berapa yang meninggal pun tak ada kiriman hari ini, saudara. Tapi saya melihat terdapat 8 negeri. 8 negeri ada penurunan, tetapi 7 negeri ada peningkatan. Sementara di Johor tidak berubah, iaitu macam kemarin dulu, iaitu 126 jangkitan. Dengan Selangor dia turun tapi sedikit. Namun jumlahnya masih lagi mengerikan. Selangor mencatatkan jumlah jangkitan 1,286. Jadi kita berdoalah, berusahalah supaya keadaan pulih segera. Kita putuskan jaringan ini, saudara. Daripada 7 negeri yang meningkat tu, di Johor, di Sabah naik 78, di Wilayah Persekutuan 501, di Sarawak daripada 54 naik 57, di Pulau Pinang, ini Pulau Pinang ni tak ceroy. Daripada 192 dia naik kepada 229. Begitu juga di Negeri Sembilan, yang saya selalu katakan di Negeri Sembilan, saudara tukiran, tertekan filter. Begitulah keadaan. Saya tak faham. Tak maaf lah, saya ni agak stone age. Agak kolot sikit lah nak menggunakan. Tapi nak gunakan juga buat Facebook, buat live dan sebagainya. Teknik tak reti. Saudara. Dan kenaikan di Pahang juga. Daripada 57 naik 58. Sementara di Putrajaya 8 jangkitan. Itulah sekarang, saudara, yang sempat saya dapat laporkan. Di mana jumlah untuk 13 Mei dengan jangkitan 3,029. Jumlah bulan Mei ini adalah 24,546 orang. Saudara, itulah keadaannya. Baik, saudara. Kita terus dengan masuk ke segmen naluri kehidupan, saudara. Kadang-kadang, saudara, saya minta kita berfikir, saudara. Kerana waktu kita kecil-kecil dulu, kita boleh bersama dengan adik-beradik kita tidur bersama, kita bergurau bersama. Setelah kita besar, kita masing-masing tidur di bilik masing-masing. Yang mana belajar di sekolah bersama penuh, mula perpisahan. Dan bila keluarga kita, adik-beradik kita ni berumah tangga, mereka mula tinggal di rumah masing-masing. Bila dah tua, seorang demi seorang, adik-beradik kita ni pergi meninggalkan kita. Tak ada lagi lah suasana bising, gamat dalam rumah. Dah hilang. Kemeriahan, keseronokan adik-beradik dah tak ada. Sebab itu kadang-kadang saya teringat pesan almarhumah ibu saya. Nak bergaduh pun waktu kecil lah. Kerana bila dah besar, seorang di timur, seorang di barat, seorang di Kedah, seorang di Johor, seorang di Sarawak, seorang di Sabah. Begitulah naluri kehidupan kita, saudara. Ya, jadi mulanya kita semua mulanya berkumpul dalam sebuah rumah. Tapi akhirnya penutupnya adalah kubur masing-masing, saudara. Jadi sebab itu kita yang ada adik-beradik, yang ada anak menantu, yang ada saudara mara, mana sahabat. Jadi kerana kubur kita masing-masing, kita kenalah saling berpesan-pesan. Sebab kalau semua tu duduk dalam satu kubur, boleh juga nak tolong-menolong. Ingat, saudara, di sana nanti, saudara, tidak ada abang, tidak ada kakak, tidak ada adik. Hanya diri kita dan amalan kita. Sedih, saudara, kalau memikirkan saat-saat begitu. Kerana itu saya mengingatkan teman-teman, kita harus bersedia, bersiap selalu. Kerana malaikat maut ini dia tak menentu. Sama ada anda muda ke, tua ke, bayi ke, sampai waktunya, walau sesaat pun tidak ada hentinya, kita dipanggil untuk kembali ke rahmatullah. Jadi tiba masanya, malaikat maut tetap menjalankan perintahnya tanpa menunda walau sesaat pun. Jadi sebab itu, saya ingin berpesan, kiranya kita sentiasa mengingati mati, kita adalah orang yang bijak. Ya, saudara Zul Mashal, saudara Muhammad Zulkifli dalam Instagram, saudara Ahmad Abdul Wahab, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar Tuan? Dan kena ingat, saudara, alam barzah itu adalah permulaan kehidupan sebenarnya. Kerana itu, kita sentiasa berbuat baik dengan orang. Tak semestinya kita mengharapkan orang menghargai kita. Tapi ingat, Allah akan membalas setiap kebaikan kita itu, saudara. Dan apabila kita menghormati orang, ya, tak semestinya mereka akan menghormati kita. Tetapi ingat, saudara, Allah SWT sentiasa melihat perbuatan
kemuliaan diri kita. Kita buatlah apa saja kebaikan. Kerana tak semestinya kita mengharapkan balasan orang. Jadi sebab itu saudara, marilah kita lakukan kebaikan. Bukan kerana orang, tetapi kerana Allah SWT. Buat baik bukan kerana kita rasa kita orang baik, tetapi kerana kita mahu jadi terbaik di sisi Allah. Saudara, ini pesan saya untuk perkongsian kita bersama. Saudara, jangan lupa, dalam segmen Mutiara Kata pula, kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, meskipun ada kalanya kita terpaksa menerima takdir ilahi dengan lenangan air mata. Namun, hakikatnya, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu sentiasa yang terbaik dan kita harus redha menerimanya. Kata-kata ini juga adalah merupakan culipan daripada kata-kata almarhum Umar Al-Khattab. Panglima Islam dulu, saudara. Hayati ni semua, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, kita masuk segmen. Seperti biasalah. Salam Aidilfitri. Salam penghujung-penghujung Aidilfitri. Dan saya harus mengingatkan kepada pimpinan supaya sentiasa berwaspada dan berbelanjalah secara berhemah. Jangan berbelanja tanpa had. Kekhawatiran kita kalau berbelanja tanpa had, negara akan muflis, saudara. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, adalah citra politik bangsa. Citra politik bangsa. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil daripada Perlis. Beliau saban hari, tiap-tiap hari menghantar kiriman kepada saya untuk kita berkongsi pantunnya yang cukup berarti bagi saya. Kalau saudara tanya, saya terus terang saya katakan, Pak Nazil ini sentiasa mekar di hati saya. Mekar dalam ingatan saya. Kerana bicara dan teguran beliau begitu menjentik hati dan perasaan kita, walaupun sekadar dengan 2 rangkap pantun. Kata Pak Nazil, kepekan paguh membeli puyuh, sama kelah ikan kelisa. Malang sungguh nasib Melayu, berpecah belah merugi bangsa. Ini rintihan hati seorang penyair, seorang pemantun seperti Pak Nazil. Beliau melihat amat malanglah nasib bangsa kita kalau kita berpecah belah. Kerana ini merugikan bangsa kita. Kata Pak Nazil lagi, Pak Jahar memandu kereta ke Teluk Bayu mencari latuh. Senyumannya lebar, terangkat mata, melihat Melayu semakin meruntuh. Jadi mereka yang melihat ini atas kejatuhan bangsa kita, mereka senyum. Tapi kita yang menderita, saya. Ingat, ini pesan Pak Nazir. Saya tadi tengok apa perkataan latuh ni. Rupanya menurut Pak Nazir, latuh ialah sejenis rumpai laut yang boleh dimakan. Barulah saya tahu latuh. Adalah keluarga saya dulu ada juga beli latuh. Saya pun tak tahu. Rupanya latuh itu sejenis rumpai laut. Dia macam rumput laut. Tapi dimakan. Macam mana makan. Macam kita makan apa ini. Seafood lah. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang banyak pengertian. Perkataan-perkataan yang kita tak jumpa pun ada. Saya juga ingin menyantun pantun daripada teman sahabat saya. Merupakan pejuang anak muda dari Perak Tengah. Saudara Nordin Malik. Katanya, tepi kali tumbuh pegaga, hijau segar, tumbuh melana. Semua barang naik harga, miskin juga hidup merana. Beliau menyantuni ataupun menzahirkan rintihan warga Marahan. Kerana semua barang sekarang ni dah naik harga. Jadi, orang miskin, orang Marahan jugalah yang merana. Katanya lagi, kalau menyimpan buah keranji, jangan disimpan dalam peti. Apa erti naik gaji? Kos melonjak, tiada erti. Sebab itu, kalau naik gaji pun, kalau barang masih lagi mahal, tidak ada nikmatnya pun. Jadi, pimpinan harus melihat persoalan ini. Saudara Madam K, Rosdi Wan, Nur Azila Yahya, Is Kaza, nama sedap-sedap dalam apa Instagram. Saudara Man JB, kau menari kenapa teman? Saudara Ahmad Yusof, saudara Man Johor Baru. Banyak Man king gambar ni. Man ni kalau dia masuk dalam luar saya ni sentiasa dengan gambar-gambar, ceripan gambar macam-macam. Tapi yang seronok sekali ialah kartun menari, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini penting, saudara, supaya kita menghayati. Kerana warga bangsa kita terdahulu, orang tua-tua dahulu, sering mengatakan, sering mengungkapkan bagaimana kita hari ini dan masa depan
memilih pemimpin itu, seseorang pemimpin yang nak kita pilih itu hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mereka mesti juga menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh, yang sombong. Kerana umat Melayu sewajarnya dipimpin oleh pemimpin yang bukan sial. Ini orang tua dulu dia kata dia marah sangat kalau pemimpin yang sial. Kerana segala-galanya berakhir dengan kesialan. Saudara, menjadi pemimpin membawa sial, hati busuk dan gila aksi. Kerja menyalah, adat tak kenal. Orang-orang yang begini selalunya kerjanya asyik menyalahkan orang. Dan tak kenal adat. Diberi nasihat, ia membingal. Nak marah kalau kita bagi nasihat. Aib tak ada. Muka pun tebal. Orang ni tak jaga aibnya. Mukanya tebal. 45 inci punya tebal. Macam setengah orang kata, tebal macam kulit khinzir. Saudara? Dan bercakap tidak pernah berhujung pangkal. Duk bercakap menceci yang bukan-bukan. Janji lupa, sumpah tertinggal. Seandainya orang sebegini dijadikan pemimpin, maka rakyat akan terjual. Dijadikan tua, umat menyangkal. Dan dijadikan induk, negeri akan tinggal. Memimpin negeri menjadi dajjal. Marah orang tua dulu kalau kita memilih pemimpin yang dianggapkan pemimpin sial. Kasar bahasa tu saya terpaksa baca juga sebab itu adalah culipan harapan warga bangsa terdahulu. Jangan kita cari pemimpin yang sebegitu. Yang hadirnya bukan membawa bahagia, bukan membawa tuah. Saudara? Kita sambung lagi malam esok. Saudara, apa pula culipan daripada buku Pemimpin Melayu. Harapan warga bangsa kita, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya meneruskan bicara saya mesti memberi peringatan. Ini kenalah, kena protect diri kita. Kalau tak nanti masalah saya nanti. Sebab saya nak nyatakan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube, maka mereka adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya juga tidak bertanggungjawab atas sebarang komen yang anda lakukan seandainya ia menyalahi apa yang disyaratkan oleh Kementerian Komunikasi. Saya tak mampu untuk memantau ke semua komen. Ingat, saudara, pencerahan ini saya perlu jelaskan. Saudara, ini peringatan. Peguam-peguam saya sentiasa mengingatkan saya, kena bagi tahu. Mungkin orang tak suka, tapi saya harus menyatakan bahawa apa halaman ini, program saya ini adalah satu pencerahan politik yang tidak dibayar oleh sesiapa, tidak ditaja oleh sesiapa, dan saya tidak meminta sebarang bayaran. Ini matlamatnya adalah sebagai tempat untuk memberi informasi agar warga kita sentiasa dalam situasi yang berinformasi berhubung dengan situasi politik semasa. Tak lebih daripada itu, saudara. Dan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Andainya ada sesuatu persoalan, anda boleh hantar kepada saya. Sikit siapa ni minta komen pendapat Sang Kelembai berkenaan cara cash is king. Saya tak mahu. Saya minta maaf, saudara. Saya tidak mahu berpolemik ataupun sesama mereka buat live, kita bertelegang. Tak payah. Dulu, saudara, sewaktu saya menjadi penulis dalam segmen, waktu saya menjadi warga jurnalis dulu, adalah saya jumpa dengan Lima Nawang, kawan-kawan kita yang saya ingat sekitar tahun 87, 80, 90-an, sehinggalah tahun 2000. Saya sering berpesan pada teman-teman saya, kan kita ada mewujudkan penulis-penulis politik, kumpulan penulis politik, di mana saya menyatakan pada mereka, kalau kita sama penulis bergaduh, yang untungnya menteri. Kita bergaduh sama kita, orang lain yang untung, buat apa? Kalau menteri itu tak betul, sama-sama kita kerjakan. Itu saya punya prinsip saya. Jangan kita berbalah sama sendiri. Ya, saudara? Jadi saudara minta saya komen apa yang dilontarkan oleh Sang Kelembai, saya minta maaf, saudara. Baik, saudara. Ini satu benda yang untuk peringatan. Sebab kalau saya dapat culipan tu agak merunsingkan. Jadi juga ini untuk peringatan pada saudara. Ya, saudara Gadion Dion, saudara Puan Mawar Melati, Abu Nem, Erwan Haris, Puan Mariam, Najib bin. Ini tentang saya dapat satu selipan bahawa peringatan kerana akan bakal berlaku kemarau apabila cahaya matahari katanya membentuk tiang. Ia terus petanda kemarau sedunia. Kerana dia menurut catatan tersebut, pada tahun 906 Hijrah, fenomena cahaya matahari membentuk tiang-tiang merah
pernah berlaku di Mesir. Bukan di Madinah, tapi di Mesir. Pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 907 Hijrah, berlakulah wabak penyakit melanda tanah Arab sampai ke Mesir selama 2 tahun. Jadi masuk tahun ke 908, 2 tahun selepas itu, iaitu tahun Hijrah, tiba pula kemarau yang berpanjangan dan diikuti dengan krisis makanan yang sangat kritikal. Itu yang dikatakan kebuluran. Saudara. Jadi kabarnya petanda alam sebut buat kesekian kalinya tiba-tiba muncul pada tahun 2022. Kerana ia merupakan fenomena ini kembali berulang dan kita mungkin akan menyaksikan situasi tersebut. Jadi difahamkan seandainya fenomena ini berlaku, dunia bakal memasuki fasa kemarau yang kritikal tidak lama lagi. Sekarang pun kita dah mula rasa, saudara. Dah terasa panas memejar, duduk dalam rumah walaupun hujan, tapi sebaik saja hujan berhenti terasa panas balik, saudara. Badan kita bagaikan disalai panasnya, saudara. Oleh itu, ini paling penting, disarankan untuk kita semua membuat persediaan dari segi makanan. Kalau ada makanan jangan dibazirkan, kita simpan makanan. Saya sering mengingatkan pada teman-teman, simpan makanan, stok makanan. Kemudian kita persiapan mental kita. Itu yang paling penting. Kerana bila suasana itu hadir nanti, kalau kita tak kukuh mental kita, kita akan berhadapan dengan masalah. Begitu juga dengan fizikal kita. Tubuh badan kita kena pastikan sentiasa sihat. Dan paling penting adalah rohani kita. Rohani ini jiwa kita, saudara. Sekiranya kita gagal mengawal rohani kita untuk berdepan dengan cabaran akhir zaman ini, sukar untuk kita berada dalam keadaan bertenang. Sebab itu telah datang nasihat awal. Kenyangkanlah diri kamu dengan berzikir. Kenyangkan diri kita dengan berzikir, memuji nama Allah, membesarkan Allah SWT, solat pada Rasulullah. Jadi kerana perlahan kita membuang nafsu untuk sentiasa makan yang tak berhenti. Jangan kita jadi orang kumpulan kafirin ataupun korun yang tak langsung bersyukur. Nak banyak, nak makan banyak. Jangan begitu. Kurangkan nafsu makan. Maka apabila terjadi fenomena sebegini, secara tidak langsung kita mampu berdepan dengan ujian daripada Allah SWT. Kerana Imam Asyayuti memuatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya bernama Al-Jami Asy-Syaghir berkenaan dengan sabda junjungan. Sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan, tatkala dilihat matahari terbit di saat bulan Ramadan dalam keadaan tinggi seperti tiang, maka simpanlah makanan untuk jangka masa setahun kerana ianya alamat datangnya kemarau. Jadi saudara, berhati-hati saudara. Simpan makanan. Saya bukan untuk mengejutkan, tidak. Sekadar mengingatkan kita. Kalau tak terjadi, alhamdulillah, bersama kita mohon daripada Allah SWT agar bumi bertuah ini dijauhkan daripada mara bahaya. Tapi kalau kita melihat fenomena dunia sudah pun mula memasuki era tersebut. Kerana makanan juga sudah mula berkurangan. Dan kita melihat ekonomi dunia sudah tidak berada dalam suasana yang tenang. Segala-galanya berada dalam ketidaktentuan. Jadi kalau itu berlaku, bagaimana negara kita? Sebab itu, persiapkan diri kita, saudara. Dengan kerohanian, kita sentiasa berzikir. Penuhkanlah diri kita dengan zikir, jadikan sebahagian daripada makanan kita. Ya, saudara? Itu pesanan saya bila saya tengok, dia perlu saya wawarkan pada saudara. Dan cuma hari ini, semalam saya dah terima benda ni, saya cuma hairan. Apabila Jabatan Penerangan Malaysia, Negeri Johor, di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dikatakan sedang menjalankan soal selidik berkenaan dengan reaksi rakyat Johor terhadap penggunaan bahasa Melayu untuk setiap urusan rasmi negara. Saya dijengah tanda tanya. Apa dah jadi ni? Kerana bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia ini adalah bahasa rasmi. Kenapa nak adakan satu soal selidik lagi? Kena dilaksanakan. Tak boleh tidak, kita ada akta bahasa dan termaktub dalam perlembagaan. Bahasa Melayu, bahasa rasmi kita. Jadi walaupun tujuan pelaksanaan soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklum balas rakyat di negeri Johor terhadap kepentingan bahasa Melayu untuk urusan resmi negara. Tak perlu ada soal selidik. Laksanakan saja. Saya jadi hairan. Kerana dia kata soal selidik itu
mengambil masa 1 hingga 2 minit. Jadi mohonlah kerjasama untuk menjawab soal sedik. Ada pula dia punya peluangnya https /forms forms.gle/n729 WACUBEVTKYOQR6. Ini segmen untuk mengkaji. Nak kaji sedik buat apa? Kita ada bak akta. Ini bumi Melayu. Kita dah merdeka berpuluh tahun. Tiba-tiba pula nak diragui. Ini punca je saya kata, kerana pemimpin seolah-olah nak melihatkan diri dia hebat, mesti bercakap bahasa Inggeris. Kalau tak ada bahasa Inggeris, dia tidak bijak. Dia tak pandai. Dia bukan orang yang bijaksana. Tak boleh. Kita mesti sayang, cintai bahasa kita. Lihatlah pemimpin-pemimpin besar dunia. Kalau saya dengar ucapan daripada pemimpin Perancis, dia akan berbicara dalam bahasa Perancis. Orang Perancis, saudara, kalau saudara pergi ke Paris, atau saudara pergi ke Milan misalnya, orang Itali, Milan, atau saudara pergi ke mana lagi, di kawasan di Perancis, bila anda masuk ke kedai, anda berbicara bahasa Inggeris pun dia tak layan. Saya pernah kena, saudara, di Paris, masuk konon-konon nak beli makanan. Excuse me, sir, can I have this? Dia buat tak tahu. Tapi bila saya 2-3 kali buat begitu tak boleh, saya maki ya. Saya kata, mangkuk punya betul lah kedai ni. Aku nak beli barang pun tak boleh. Baru dia datang, si. Dia cakap bahasa Perancis. Saya kata, Perancis. No. Melayu. Tahu tak, aku ni orang Melayu. Baru dia layan saya. Tapi dia suka saya berbicara bahasa Melayu. Dia lebih menghormati bahasa kita. Kerana bila dia melihat, kita mencintai bahasa kita. Mereka mencintai bahasa mereka. Saudara Zai Saleh, apa cerita Sapura? Belum tahu lagi, baru ada debate, tak tahulah. Yang mak-mak Perdana Menteri masih ada lagi di Amerika. Besok balik katanya. Dan dalam keadaan begini, saya melihat apa yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor ini, satu benda yang bercanggah lah. Tak payah nak kaji. Implementasikan setiap urusan resmi mesti dalam bahasa Malaysia Melayu. Tak ada noktah, tak ada timbal balik, tak ada apa. Laksanakan sepenuhnya secara tuntas. Kitalah mencintai bahasa kita. Jangan kita main-main, saudara. Kalau bahasa kita dah hilang, kita ke mana? Saudara lihat sendiri, Perdana Menteri Singapura pun dalam ucapan tahunannya, dia menggunakan bahasa Melayu. Saya sebagai Perdana Menteri Singapura mengucapkan salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Singapura. Kerana dalam perlembagaan negara tersebut mengatakan bahasa resmi bahasa Melayu. Dan kita ni di Malaysia ni, kenapa pula kita tak mahu berbicara dalam bahasa Melayu dan perlu ada tinjauan pula? Aduh, inilah keadaannya saya melihat yang tak sepatutnya berlaku. Saya harap agar pimpinan melihat persoalan ini secara jelas dan nyata, secara matang. Jangan persendakan kemuliaan bahasa kita. Ingat, saudara, bahasa menunjukkan bangsa. Saya akan marah, saudara. Saudara Ramli Karim, ingatkan rakyat Malaysia supaya selalu baca rukun negara. Benar. Kita kena ingat, saudara, 5 rukun negara dulu di sekolah. Tiap-tiap hari kita akan masuk perhimpunan, kita akan melafazkan ikrar. Bahawasanya saya, rakyat Malaysia, berjanji dan berikrar akan menjunjung rukun negara sepenuhnya. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksudnya? Bagi mereka yang tak percaya adanya ketuhanan, adanya Tuhan, tidak layak duduk di Malaysia. Kamu boleh gunakan agama apapun. Bukan semestinya kamu mesti agama Islam. Tidak, mesti percaya kepada Tuhan. Kedua, apa dia? Kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Kita mesti setia. Pada negara kita. Ketiga, apa dia? Kedaulatan, perlembagaan dan undang-undang. Ini. Dan akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Ini rukun negara perlu kita lafazkan, perlu kita hayati. Setiap warga, inilah rukun. Di Indonesia, dia ada Pancasila. Siapa yang menentang Pancasila, jawabnya ke dalam. Kita di sini kadang-kadang kita buat tak tahu. Kedaulatan, raja-raja, kesetiaan pada negara, kita kadang-kadang buat ambil remeh. Saya harap benda ini di Johor dapat fikirkanlah. Supaya Hafiz, hentikanlah
nak adakan apa kaji selidik, teruskan laksanakan. Johor, bangsa Johor mesti apa-apa urusan dalam bahasa Melayu. Jangan ada this to certified ataupun this to apply for this for that. Untuk apa? Ini bumi Melayu. Marah betul saya. Saya haraplah teman-teman, saya tak tahulah, mungkin saudara dari keturunan bukan Melayu mungkin marah pada saya. Saya bukan resis, tapi saya cintakan negara saya cintakan bangsa saya cintakan agama saya cintakan bahasa saya. Bahasa menunjukkan bangsa, saudara. Ingat saya. Ni saya dapat pula kiriman satu lagi dalam wall. Ini yang saya harap tidak berlaku. Ingatkan, dulu sudahlah. Waktu negara kita mengalami PKP, terkurung selama setahun lebih. Akhirnya rakyat hidup susah, maka ada juga peristiwa rakyat membunuh diri. Rupanya saya membaca utusan melaporkan di Batu Pahat. Saudara, seorang lelaki ditemukan mati dalam keadaan tergantung dalam bilik air di sebuah unit rumah pangsa di Taman Desa Botani kemarin. Kemudian dalam kejadian itu berlaku katanya pada sekitar jam 12.30 tengah hari, isterinya juga ditemukan dalam keadaan lemah dengan kesan kelar pada kedua belah tangan. Dia pun nak membunuh diri juga. Jadi menurut timbalan Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Superintendent Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani, katanya siasatan awal mendapati kejadian bunuh diri dan cubaan bunuh diri itu berpunca daripada tekanan bebanan hutang. Artinya warga dah tak larat dah. Ada lagi warga kita yang dah tak tahan dengan tekanan, dengan bebanan hutang, dah tak tahu, hilang punca pendapatan. Mengambil tindakan yang saya rasa melanggar naluri, norma-norma kehidupan, sanggup membunuh diri. Saya mengharapkan peristiwa ini biarlah sekali saja terjadi dan tidak lagi berlaku. Pimpinan harus melihat. Dulu masa musim PKP dulu, seringkali kita jumpa ada yang mayat tergantung dekat tepi jalan, ada mayat tergantung apa pokok, di rumah bunuh diri, terjun bangunan kerana tak tahan. Hari ini saya terkejut bila baca benda begitu disahkan oleh pihak polis. Kerana suami yang ditemui meninggal dunia dalam keadaan tergantung dalam tandas, isterinya cuba dengan menggunakan pisau, dia potong urat tangan dia supaya habis ke darah ni, meninggal. Dia hasil siasatan mendapati pasangan itu menjalankan perniagaan produk kecantikan. Jadi akibat tertekan dengan beban hutang yang tinggi, mendorong mereka bertindak di luar kewarasan. Ini juga mungkin dia buat pinjaman daripada Alung agaknya. Mungkin, saya tak tahulah. Bagaimanapun kita haraplah pihak polis dapat melakukan siasatan secara tuntas. Saya kecewa kalau adanya rakyat kita sampai ke tahap membunuh diri. Ini menggambarkan suasana ekonomi negara kita sudah seolah-olah kembali tenat. Saudara, sebab itu hari ini saya menerima kiriman pula daripada Yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang, Tuan Haji Ramli Karim. Dia menzahirkan rasa yang amat sedih katanya dan tidak senang apabila diberitakan bahawa sudah ada lebih kurang 500,000 pendatang dari Bangladesh yang masuk bekerja di negara kita ini. Dan mereka pula hidup di bumi ini dengan senang lenang. Beliau sebagai Pertubuhan Melayu Keluang, yang di-Pertua Pertubuhan Melayu Keluang menzahirkan rasa kurang senang dan meminta agar pimpinan dapat mengkaji semula. Kerana katanya di Keluang saja ada seorang lelaki, saya tak mahu sebut nama, dia bagi nama, tak boleh benda begini. Ini boleh membuatkan orang boleh saman kita sebagainya. Tapi katanya seorang lelaki Bangla dapat pangkat lagi tu, ada gelaran pula lagi tu. Yang duduk di negara kita ni dialah pendatang. Jadi mereka dia katanya mau masuk rakyat Bangla ke dalam negara kita ni. Hari ini katanya dah mempunyai beberapa banglo, rumah mewah. Dia salah satu banglo katanya berada di Taman Seri Keluang. Harganya jutaan ringgit. Dan ada pula memiliki petrol pump. Macam mana pula orang asing boleh memiliki petrol pump, untuk minyak? Saya tak boleh sebutlah di mana, tapi berhampiran dengan jalan nak ke hospital. Saudara, jenama petrol pump tak boleh saya sebut. Ini saya minta maaf Tuan Haji. Kadang-kadang saya kena bimbing juga Tuan Haji, tak boleh, nanti orang saman, nanti susah juga kita. Jadi dia mengharapkan agar pimpinan dapat melihat, janganlah sampai kita merasakan dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan.
Di Keluang sendiri, ekonomi warganya dalam keadaan yang menyusut. Bagaimana orang seperti daripada Bangla ni dapat gelaran, hidup senang lenang. Katanya mau masuk pekerja-pekerja asing, kenapa diizinkan benda itu berlaku? Perlu diadakan kajian dan siasatan. Malahan kata Tuan Haji Ramli dari Keluang, dia kata pihaknya akan berusaha menghalusi setiap isu yang ada di situ. Sebab itu saya juga teringat masa musim kempen-kempen pilihan raya dulu, Pertubuhan Melayu Keluang ada meminta daripada calonnya Datuk Sharifah Azizah, itu kalau boleh katanya nak minta lah bantuan supaya bangunan yang bersejarah. Rupanya di Kelang tu ada sebuah bangunan papan yang dibina oleh pengasasnya. Dan bangunan itu masih ada sampai hari ini. Jadi Pertubuhan Melayu Keluang nak menjadikan bangunan itu kekal. Jadi mintalah bantuan. Jadi wakil rakyat, Datuk Sharifah Azizah Syed Idrus. Memang saya dengar beliau kata tak ada masalah. Dia berjanji peruntukan bolehlah disalurkan antara 50 ke 1,000. Apa salahnya? Teruskan usaha murni ini supaya Pertubuhan Melayu Keluang dapat berdiri megah dengan bangunannya supaya mereka dapat meneruskan aktiviti. Ini sesuatunya ya. Saudara Samsul Syam, Fadil Hamzah pun budak mengali. Saya tak maulah nak menyuruh peribadi, tetapi apa yang berlaku yang disuarakan oleh Pertubuhan Melayu Keluang itu satu benda yang nyata dan jelas. Jangan sampai orang luar hidup senang lenang. Saya mengatakan pada dia tadi, kata kalau 500 orang, 500,000 ada di negara kita ini, kalau seorang tu menghantar pulangan ke negara mereka masing-masing, sebab mereka datang, tentulah ada keluarga. Mereka datang seorang diri. Dia makan apa pun tak kisah. Makan Maggi mee pun boleh. Makan nasi berlaukkan cili pun cukup. Mereka bekerja. Katalah dapat gaji mungkin 1,200 pun, tak ada masalah pada mereka. Mereka akan mengirim ke negara mereka kembali untuk keluarganya sekitar dalam RM500 sebulan. Kalau 500,000 kali dengan RM500 sudah 25 juta. 25 juta setiap tahun dihantar ke luar negara untuk keluarga-keluarga pekerja-pekerja Bangla ni, saudara. Artinya setahun kita akan 25 juta, 10 tahun berapa bilion. Inilah sebabnya ekonomi kita, duit kita sekarang ni pergi keluar tak ada apa. Ini juga perlu diperhalusi. Benar, kita mengharapkan adanya tenaga pekerja. Tapi kena tengok sektor yang mana bagaimana. Jangan pula boleh berniaga, boleh buka petrol pump, boleh bagi gelaran itu ini. Saudara, saya haraplah pimpinan dapat melihat perkara ini. Baik, saudara, kita masuk segmen politik. Saya mengucapkan tahniah kepada UMNO Terengganu. Begitu berani. Ini yang saya minta dari dulu lagi. Pimpinan UMNO yang berhormat Datuk Sri Zahid Hamidi seharusnya memulakan sekarang. Tak payah tunggu lama-lama lagi. Iaitu memperkenalkan calon mana yang layak untuk kita pertandingkan atau dijadikan calon dalam pilihan raya akan datang. Kalau tak boleh semua pun, satu persatu kita perkenalkan supaya calon ini dapat memulakan khidmat bakti sebagai calon pilihan raya. Mungkin pilihan raya kita buat dalam bulan Ogos. Mungkin ujung bulan November. Mungkin tahun depan. Tetapi UMNO telah pun mengenal pasti calonnya. Hendaklah diperkenalkan pada rakyat. Jadi sebab itu saya ucapkan tahniah pada UMNO Terengganu. Kerana merupakan negeri terawal mengumumkan nama calon untuk bertanding dalam PRU 15 nanti. Itu bagi kerusi Parlimen Hulu Terengganu. Di mana calonnya diumumkan oleh pengurusi perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Mat Said, yang menyebut bahawa Adun Telemong. Datuk Ruzi Mamat, yang juga Ketua UMNO bahagian Hulu Terengganu. Beliau yakin Datuk Ruzi mampu membawa kejayaan. Ini perlu kita buatlah satu persatu. Tak semestinya, mesti semua orang. Satu persatu supaya macam Datuk Ruzi ni, dia dapat memulakan khidmat baktinya di bahagian Hulu Terengganu. Sebab sekarang ni Hulu Terengganu dipimpin, diwakili oleh Datuk Rasul Wahid yang melompat daripada UMNO. Jadi kita dah ada calon, biar beliau memulakan, kenalkan diri, berjumpa dengan rakyat, memberi menabur bakti. Ini yang sepatutnya kita lakukan. Jangan last minute ataupun saat-saat akhir baru nak dikenalkan. Akhirnya rakyat pun marah. Walaupun mungkin calon muda, tapi macam calon Datuk Ruzi Mamat ni,
Beliau adalah merupakan adun telemong yang boleh menzahirkan atau boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Di Terengganu dia ada 8 kursi parlimen, saudara. Pilihan raya yang lalu kita kalah 6. Rasul Wahid dia bertanding di Ulu Terengganu, menang, mewakili UMNO Barisan Nasional, kemudian melompat. Akhirnya tinggal 1 je lah. Itu di Besut. UMNO Barisan Nasional kalah 6 kursi, iaitu Parlimen Marang, Kuala Terengganu, Stew, Kuala Nerus, Dungun dan Kemaman. Jadi, saya rasa eloklah diperkenalkan satu persatu calon-calon ini lebih awal. Jangan saat-saat terakhir. Saudara, ini suasananya saya mengharapkan agar pimpinan, khususnya Presiden, Timbalan Presiden, Tok Mat sebagai pengarah pilihan raya, mula, kalau rasa Tok Mat nak bertanding parlimen di Rembau, nyatakan, saya akan bertanding di Rembau. Khairi Jamaluddin nak melompat pun biarkanlah dan teruskan menjalankan tugas ataupun berusaha menyantuni rakyat. Banyak. Jangan sampai kita akhir-akhir sekali, tak perlu takutlah. Sekarang ini bukan zaman untuk kita berada dalam ketakutan. UMNO perlu berani betul serang siapa yang jadi calon. Tak guna last minute ataupun minit-minit terakhir. Akhirnya berlaku apa yang dikatakan macam di Kelantan tu, cah keting. Akhirnya kita kalah. Saudara Syam Syamsuri, ada Jacob juga. Biarlah Jacob. Saya nak beritahu kepada Jacob, UMNO sepatutnya memulakan, mencalonkan siapa calonnya. Supaya senang kita wawarkan calon MP UMNO di Rembau ialah Tok Mat. Kalau kita bersetuju, saya minta Tok Mat nyatakan. Saudara Puan Latifah Mak Yusof, Raja Syarid, Pak Saudara Alias, Anavi. Ya. Jadi bagi saya, saudara, yang penting kita kena kenal pasti calon tu. Mungkin kita mula-mula berbisik-bisik, kemudian nyatakan, inilah calon terbaik. Macam di wilayah Persekutuan ni, kita ada lebih kurang 5 kawasan yang UMNO Barisan Nasional boleh menang. Tapi kena nyatakan siapa calonnya. Kalau masih dalam keadaan berteka-teki, saat akhir susah juga. Saudara Guardian, engkau tolak Ketua Jekom, PKR, PAS, PN, Amanah Pejuang Muda, engkau masuk Ketua-Ketua 7. Saya tak faham. Kau tolak Ketua Jekom, PH, DAP, PKR, PAS, PN. Tak, saya bercakap soal calon daripada UMNO. Saya kena ingat, saya ni orang UMNO, saudara. Tapi bagi saya bersahabat dengan semua. Sama ada anda daripada parti DAP, anda daripada parti PKR, anda daripada parti PAS, anda daripada Pejuang, Muda dan sebagainya. Mereka adalah sahabat saya. Saudara, kita bersahabat. Tapi politik kita berbeza pandangan. Jadi, Rafi Kelapa Muda macam main tarik tali pula dalam cerita nak tukar. Tak perlu tarik tali. Terus saja. Saya harap pimpinan UMNO terus saja. Nah sekarang ni saya juga melihat apa yang berlaku di Melaka. Ini yang saya sedihkan. Tapi bagaimanapun alhamdulillah. Kerana daripada Sarajevo, Ketua Menteri Datuk Sulaiman Ali menghantar kiriman. Tiba-tiba saya dalam keadaan tenang. Melaka sudah pun mula mendapat pelaburan dari luar. Dah elok dah hubungan mesra antara Ketua Menteri dengan ini esko-esko yang ada. Tiba-tiba dikecoh, dikocakkan. Kenapa begitu? Sebab itu saya ingin membaca kenyataan daripada Datuk Sulaiman Ali. Dia kata setelah memenangi pilihan raya negeri Melaka ke-15 yang lalu, saya bersama-sama esko dan anggota pentadbiran kerajaan negeri berusaha untuk melaksanakan program-program pembangunan negeri Melaka dan memenuhi aku janji yang telah dilafazkan. Memanglah dalam kita nak berusaha begini, kadang-kadang orang cuba melakukan sabotaj. Jadi mereka, Datuk Sulaiman Ali sedang berusaha untuk melaksanakan, menunaikan aku janjinya di negeri Melaka. Segala usaha ini adalah untuk memastikan negeri Melaka dan rakyatnya dapat menikmati limpahan kemajuan, pembangunan dan kemakmuran yang setanding dengan negeri lain dan negara-negara maju yang lain. Itu impian harapan seorang Ketua Menteri. Murni jiwanya. Jadi ketika ini katanya saya berada di Sarajevo, di Bosnia Herzegovina, mengetuai misi pelancongan negeri dan menghadiri Sarajevo Business Forum 2022. Turut hadir bersama-sama dengan saya ialah Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Esko Kanan Pelaburan, Perindustrian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Misi ini adalah untuk melihat peluang-peluang pelaburan di sini serta untuk menarik pelaburan asing ke negeri Melaka. Jadi katanya pada masa yang sama, saya terus memberikan perhatian dan mengikut rapat perkembangan yang berlaku di negeri Melaka.
baik dari segi pentadbiran, kerajaan negeri maupun dari perkembangan politik tanah air. Kerana itu katanya saya ingin menegaskan bahawa saya masih Ketua Menteri Melaka dan akan terus berkhidmat dengan sehabis-baik dan sedaya upaya selagi mana dikendaki oleh pucuk pimpinan. Dia soal tak timbul lah kata dia nak letak jawatan dan sebagainya. Kerana itu dia kata saya menafikan dakwaan bahawa saya telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri. Ini adalah dakwaan yang berniat jahat untuk mengganggu-gugat kestabilan negeri Melaka yang saya terajui selepas PRN Melaka ke-15. Isu sebegini katanya tidak timbul, tidak patutnya timbul ketika UMNO dan Barisan Nasional Negeri Melaka sedang fokus memperkukuhkan usaha dan tenaga untuk merampas kembali kursi parlimen yang hilang. Sepatutnya jangan berbalah. Ini sebab saya kata jangan kita berbalah. Kumpulkan tumpukan usaha. Kenal pasti siapa calon. Sebab kita tak tahu, itu terpulang pada Perdana Menteri bila dia menghadap Yang Tuan Agong untuk memohon agar diadakan pilihan raya umum. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, jangan sama-sama kita berbalah. Inilah saya katakan citra politik negara bangsa kita suka kepada perbalahan. Suka mewujudkan suasana yang tak tentram. Jadi kata Dato' Leman lagi, sempena bulan Syawal mulai ini, saya menyeru agar kita semua bermuhasabah demi menguatkan parti dan memberikan tumpuan kepada usaha untuk memerangi PRU akan datang. Kita punya agenda yang lebih besar dan utama dari kita terus bermain politik seperti ini. Saya orang parti dan sebagai orang parti kita dituntut mematuhi keputusan yang dibuat oleh parti. Ini sebenarnya saya nak mengingat kepada teman-teman yang lain. Berhentilah. Sebab itu saya semalam saya dah bercakap, kemarin saya kata datang hari baik, bulan baik, cukuplah. Saya pun kalau boleh tak nak membalun sebenarnya. Cuma saya tengok kalau kepincangan kita lontarkan untuk dihadam dan diatasi oleh pimpinan. Niat saya bila saya melontarkan pandangan lain tidak untuk menyedarkan. Kalau mungkin cara saya itu menyinggung hati dan perasaan, sempena bulan baik, bulan mulia ini saya mohon kemaafan kepada semua yang saya tegur. Tak ada niat lain saya saudara. Yang paling penting kerana saya cintakan, kasihkan seluruh warga UMNO dan teman-teman. Bagi mereka yang bergiat dalam politik, bagi saya tak ada masalah. Mereka adalah teman saya dan sentiasa saya santuni. Saudara, ingat itu. Jangan pandang saya ni sebagai orang yang celupar mulutnya, tapi dalam waktu yang sama mau bermusuhan. Jangan. Tak baik. Kita satu ketika kita akan kembali. Kita akan kembali ke negeri yang abadi. Apa yang kita bawa nanti. Saya cuma mampu membawa bahawa saya dah tegur. Kerana apabila kamu melihat sesuatu kebejatan, apabila kamu melihat sesuatu kemunafikan, apabila kamu melihat sesuatu perkara yang buruk itu dilakukan oleh teman, rakan maupun pemimpin, kamu hendaklah berani menegur. Kalau kamu tak mampu untuk menegur, tegurlah dengan perasaan, dengan ekor mata kamu, menandakan kamu tak bersetuju. Kalau tak mampu juga, tegurlah dalam hati kamu dengan menzahirkan bahawa kamu tidak mahu bersengkongkol dengan suasana itu. Itulah seburuk-buruknya iman seseorang. Jadi kita ni kena menegur. Matlamat menegur bukan untuk membenci. Saya harap pimpinan dalam UMNO jangan anggap apa yang saya tegur itu permusuhan. Saya tidak pernah bermusuh dengan anda. Baik, saudara. Besok UMNO akan menganjurkan Perhimpunan Agung khasnya bermula jam 12 tengah hari. Dan ini merupakan sejarah lagi yang diukir, yang dilakar oleh parti UMNO dalam manifestasi merealitikan hasrat anggota akar umbi. Kena ingat, saudara, apa yang dilakukan besok itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah untuk UMNO meminda perlembagaan. Kerana apa yang telah disuratkan, apa yang tercatat dalam perlembagaan, malah segala pindaan perlu dilakukan dengan persetujuan anggota parti. Kerana itulah persidangan khas dilakukan secara tertib, sebagaimana aturan. Malah ini juga melambangkan kematangan sebuah pertubuhan yang berasaskan sokongan ahli dari seluruh pelosok tanah air. Jadi Susah Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan Perhimpunan Agung UMNO 2021 kali ini ada 8 perkara yang diluluskan. Mana perhimpunan yang lalu terdapat 8 perkara telah diluluskan. Satu daripada 8 perkara itu ialah mengesa pindaan perlembagaan parti berhubung fasal pemilihan dilakukan dalam waktu yang sesuai
dengan memaktubkan pemilihan parti hendaklah diadakan dalam tempoh 6 bulan selepas setiap kali pilihan raya umum persekutuan. Jadi perlu ada pindaan. Jadi ini bagi memastikan seluruh kekuatan parti, tumpuan warganya dapat digemling bagi menghadapi pilihan raya umum tanpa sebarang ancaman ataupun risiko perpecahan. Memanglah saudara, bila ada pertandingan berlaku perpecahan. Banyaklah orang katakan, oh kita mengamalkan demokrasi, prinsip demokrasi, yang kalah mengakui yang menang dan yang menang tidak akan menekan yang kalah. Bagi saya budaya itu tidak wujud. Sejak saya bergelumang dalam politik, saya ingat lagi waktu pertandingan antara Tun Musa Hitam dengan Tengku Razali untuk jawatan timbalan presiden. Saya ingat lagi saudara, bagaimana yang kalah akhirnya ditekan oleh yang menang. Kerana waktu itu UMNO dalam kerajaan, maka banyak juga berlaku mereka yang menyokong pihak Tengku Razali yang ditukar. Dan ini berlaku macam soalan dendam. Masalah UMNO ni kadang-kadang saudara, kalau mereka bertanding dalam pilihan raya, dia tak ada tinggi sangat dendamnya. Tak ada masalah pun. Boleh lepas itu jumpa rumah orang kahwin ke, jumpa kenduri kendara, boleh berpeluk-pelukan. Tapi kalau ada pertandingan dalam parti, saya kata bawa ke mati musuhnya. Jadi ini yang diharapkan dengan adanya pindaan ini supaya tidak berlaku perpecahan. Ini masalah saudara. Sebab kadang-kadang mereka hanya bercakap saja, tidak menjiwai. Dalam UMNO kadang-kadang ni, ini saya tegur parti saya sendiri saudara. Sebab ini berlaku boleh dikatakan di semua peringkat. Kalau bertanding di peringkat cawangan kurang sikit. Tapi itu pun, kalau orang lawan bertanding ketua cawangan, bila orang ni menang, orang ni kalah, yang menang dia buat tak tahu pada yang kalah tu. Yang kalah dia seolah tak nak mengiktiraf. Walaupun ahli-ahli semua memilih dia sebagai ketua cawangan. Akhirnya dia menyisihkan diri. Begitu juga di peringkat bahagian. Masa bertanding tu, kita bertanding atas nama demokrasi. Kita mahu menyemarakkan semangat demokrasi. Okeylah. Bila berlaku pertandingan, yang kalah menyepi diri dan sentiasa melontarkan kata-kata tidak puas hati terhadap yang menang. Dan yang menang ni pula kadang-kadang menekan yang kalah, menyisihkan. Ini orang A, ini orang B. Ini yang berlaku, akhirnya berlaku perpecahan. Jadi untuk itu, warga akar umbi menyedari seandainya UMNO mengadakan pemilihan sebelum pilihan raya, perpecahan tidak dapat dielakkan. Walaupun setengah pemimpin, setengah mereka yang bergelar wakil rakyat, yang ada kluster menteri, timbalan menteri ini, kadang-kadang mereka tak mahu. Mereka hendakkan diadakan pemilihan parti dulu. Tapi mereka tidak sedar bahawa ini mewujudkan perpecahan. Kita tahu kadang-kadang kalangan mereka itu ada juga yang risau. Seandainya pimpinan UMNO masih lagi Datuk Seri Zahid dan anggota MT yang ada sekarang ini, mereka mungkin tercicir. Ini masalah dia. Saya haraplah supaya kita faham. Ya, menurut Datuk Ahmad Maslan, 22,000 cawangan. UMNO parti besar saudara. Bukan satu cawangan. Terdapat 22,000 cawangan di seluruh negara. Yang di dalamnya ada pemilihan dari pelbagai peringkat. Jadi begitulah. Semua 22 cawangan ini menyuarakan kendaknya. Orang sebelah sana memanglah mereka mahu melihat UMNO ini hancur. Jadi kita perlu ada perancangan supaya UMNO ini tidak dihancurkan. Jadi apa yang pasti, besok pindaan kepada perlembagaan UMNO secara falsafahnya menegaskan peranan utama parti ialah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara melalui usaha mendapatkan mandat rakyat pada setiap pilihan raya. Jadi dalam keadaan begini, diharapkan perbalahan yang wujud dalam pemilihan parti tidak tercetus. Lepas saja pilihan raya, nak bertanding-bertandinglah. Sebab itu saya bertanya dengan Presiden sendiri. Dr. Seri macam mana lepas, dia kata lepas saja pilihan raya, UMNO dah menang apa semua. Kalau nak lawan saya, lawanlah, dia kata. Kita mengamalkan demokrasi. Saya pun dah jelaskan secara terbuka bahawa kalaunya UMNO Barisan Nasional berjaya memenangi pilihan raya, boleh membentuk kerajaan, calon kita Datuk Ismail Sabri. Apa nak jadi masalahnya? Tetapi pengumuman yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi ini dilihat oleh orang keliling Kelalang. Dia orang mati akal. Selama ini mereka mahukan Datuk Seri Ismail lawan Datuk Seri Najib Zahid. Supaya kalau Datuk Ismail menang, mereka boleh bertaut, boleh bernaung, mereka dapat kekal, jadi calon. Itu matlamat mereka. Kalau mereka tak ada berfikiran begitu, biarlah.
Kerana Presiden dah bagi tahu secara terbuka. Nak apa lagi? Takkanlah orang kata nak tarik balik apa yang dilampaskan. Itu orang yang munafik. Pemimpin yang melafazkan kenyataan kemudian buat lain, kata lain, itu orang munafik. Ini pula bukan. Dia menyatakan, okey, kita mahu ahli-ahli UMNO bersatu padu. Kita menghadapi pilihan raya sebagai satu kumpulan. Jangan ada perpecahan. Dan pada Datuk Ismail Sabri, jangan risau. Beliau adalah calon UMNO untuk menjadi pilihan Perdana Menteri akan datang. Selesai masalah. Tapi mereka tak senang kerana Datuk Zahid tidak mengumumkan. Ini yang jadi menteri ini kekal. Ini yang mereka gelisah. Mereka gelisah atas kesilapan mereka. Bagi saya, kebanyakan yang ada di anjung kuasa sekarang ni pun, mereka dah cukup-cukup lah. Cukup-cukup. Kita bagilah muka-muka baru, wajah-wajah baru untuk sebagai persiapan. Mereka adalah pewaris masa depan kita. Beri mereka bantu ada kesempatan untuk memulakan khidmat bakti. Bukan untuk menjadi orang dihormati. Jadi sebab itu besok penting. Saya harapkan agar UMNO dapat melunaskan tanggungjawabnya untuk meminda perlembagaan. Dan ini macam saya kata semalam, kata Tok Mat, ROS tak boleh lah. Kata tak boleh. Kalau itu kehendak ahli. Dalam perlembagaan UMNO mesti disokong oleh 2/3 ahli. Usul ini dibawa oleh cawangan-cawangan. Telah pun diterima sebulat suara di peringkat akar umbi. Di peringkat bahagian. Dari bahagian bawa ke Perhimpunan Agung UMNO. Di Perhimpunan Agung UMNO dah bersetuju. Dah bersetuju supaya ada pindaan. Cuma besok itu untuk mengabsahkan usul tersebut. Sebab itu saya katakan, kalau siapa yang menolak, mereka yang menjadi perwakilan. Waktu perhimpunan yang lalu, mereka adalah orang yang munafik. Kerana mereka bersetuju, kena nak tarik balik. Ini tak betul. Saudara, jadi saya mengharapkan besok tenanglah. Kerana selepas itu, UMNO akan mengadakan sambutan Aidilfitri dan sambutan hari ulang tahun UMNO. Cuma yang sebagai saya katakan, hari ulang tahun UMNO ni berasaskan kepada pembentukan UMNO, penubuh UMNO 1946. Bukan 1988. Yang perempuan itu UMNO Dr. Mahathir. Saudara, UMNO melalui banyak fasa-fasanya. Syarat dengan pengalaman. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka. UMNO pernah berusaha untuk memerdekakan negara. Berunding untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian UMNO juga mentadbir negara. Kemudian UMNO juga melalui zaman gelapnya. Kalah, tumbang. Tumbang di tangan Parti Keadilan yang dianggotai oleh Pakatan Harapan. Ini realiti, saudara. Jangan kita nafikan. Dan tiba-tiba UMNO melihat berlakunya perubahan kerajaan tak semena-mena dalam waktu tempoh yang begitu singkat daripada Pakatan Harapan, wujud pula kerajaan Perikatan Nasional, wujud pula sekarang ni kerajaan keluarga Malaysia yang menjadikan 3 Perdana Menteri dapat menyantuni pilihan raya akan datang, dapat membentuk sebuah kerajaan yang dominan. Tak kisahlah, saya dah cakap berkali-kali benda ni. Sama ada yang nak mentadbir itu UMNO Barisan Nasional semaunya. Saya sebagai warga UMNO Barisan Nasional mahukan UMNO. Tapi kalau rakyat memilih sebagaimana pilihan raya 2018, biarlah. Dan saya nak menjawab juga sekali lagi, nak menjelaskan. Banyak orang menuduh bahawa UMNO ini menjadi bertanggungjawab mewujudkan kerajaan tepuk atap ataupun kerajaan pintu belakang. Tidak sama sekali. Yang menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan adalah orang Pakatan Harapan sendiri. Yang merosakkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat waktu itu adalah mereka yang berada dalam kerajaan Pakatan Harapan yang mewakili Parti Keadilan. Jadi persoalan sekarang, apakah wajar mereka diberi kesempatan lagi? Terpulang. Kalau rakyat mahukan orang macam ini, buatlah. Akhirnya, sekali yang kita mengundi, 3 orang Perdana Menteri. Mungkin besok 5 orang Perdana Menteri. Saya mengharapkan, kalau boleh, sudahlah. Kita dah melihat bagaimana negara dalam keadaan yang begitu tidak menentu. Dan saudara kena ingat, saudara, kita sekarang ni baru dalam keadaan fasa peralihan. Daripada pandemik COVID-19, kita masuk endemik. Belum lagi usai. Dan dalam keadaan sekarang ini, saudara, ya saudara Leman bin Dab, Datuk Seri Ibrahim, hero Pakatan Harapan. Saya tak tahu, terpulang. Anda muja beliau, pujalah. Tak ada masalah pada saya. Saya bercakap yang benar.
Kerana sekarang ni kita memasuki fasa endemik. Dan di saat dunia mengalami kemurungan ekonomi, dunia mengalami kekurangan makanan, kita memerlukan pemimpin yang tegas. Kita mahukan pemimpin yang tahu mencorakkan ekonomi negara kita. Ini yang kita harapkan. Rakyat mahu melihat satu cahaya baru. Kerana kita letih dah. Kita perlu mengalami kepimpinan baru. Sebab itu saya katakan UMNO perlu melakukan islah kepimpinannya. Satu reform. Perlu di semua perangkat. Bukan hanya pimpinan parti politik. Malahan dari segi mereka yang dianjung kuasa di Sri Perdana, begitu juga dengan kaki-tangan kerajaan. Cukup-cukuplah rakyat melihat segala kebobrokan kepimpinan yang menghumban rakyat dalam suasana yang cukup perit. Hari ini saudara, saya cakap terus terang, orang nak marah-marahlah, harga barang di pasaran terus meningkat dan bagaikan tidak bermaya untuk ditangani oleh pimpinan. Sebab itu kita minta segerakan pilihan raya umum agar hadir pemimpin baru, sebab pepatah ada mengatakan new broom swept totally. Jadi penyapu baru ni dapatlah kita gantikan penyapu buruk. Saya tak katalah pemimpin yang ada sebagai penyapu. Tidak, itu istilah saja saudara. Dan saya mengharapkan agar tahun-tahun mendatang seandainya kita dapat mengadakan segera pemilihan ataupun pilihan raya ini, kita rakyat memberi siapa yang mereka harapkan untuk memimpin, maka insya-Allah saudara awang mayang buang barang makanan mahal. Barang-barang makanan ini memang benar saudara awang mayang. Ini tak dapat dielakkan. Kenapa? Kerana negara yang makmur begini pun sekarang ni wang semakin tipis. Kenapa berlaku begitu? Ini persoalan yang perlu dijawab. Sebuah negara makmur, hasilnya triliun, bukan bilion. Tapi ke mana pergi wang tersebut? Kita jawab malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.